Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Ramadan buat penonton-penonton sesi soal usahawan untuk bulan April ini. Alhamdulillah, hari ini telah pun memasuki hari kedua bulan Ramadan. Masih lagi bersemangat saya harapkan daripada penonton-penonton, terutamanya peminat setia untuk sesi soal usahawan pagi ini. Dan insyaAllah pada sesi soal usahawan kali ini kita membawakan satu topik yang cukup menarik untuk dikupas, terutamanya kepada syarikat-syarikat PKS yang ingin mencari orang kata mencari pendapatan untuk bulan puasa ini. Dan sebelum saya perkenalkan panel saya untuk hari ini, untuk kita mengupas lebih lanjut lagi mengenai topik sesi soal usahawan pada hari ini, saya nak tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton pada ketika ini untuk like dan juga share sesi soal usahawan ini supaya lebih ramai lagi penonton-penonton di luar sana mengetahui apakah topik yang akan kita bincangkan pada sesi soal usahawan kali ini. Dan seperti mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, untuk sesi soal usahawan hari ini kita akan mengupas dengan lebih lanjut iaitu karnival yang akan berlangsung pada bulan puasa nanti ni, iaitu ketupat digital. Okey, dan untuk mengetahui apakah itu ketupat digital, saya sendiri pun tak tahu. Dan untuk mengupas lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan panelis kita yang pertama, iaitu Encik Shidi Abdul Rashid daripada Ketua Eksekutif Usaha Jana Sdn Bhd. Selamat datang Encik Shidi. Assalamualaikum, Cik Zul. Assalamualaikum. Apa khabar untuk Ramadan yang kedua ni? Alhamdulillah, Puasa Cik Zul. Ya, puasa. Alhamdulillah, hari ni puasa lagi. Baik, Cik Zul, baik, apa khabar, baik. Cik Zul? Sihat, Cik Zul? Baik, Alhamdulillah. Ya, Baik saja. Cik Zul. Saya mewakili pihak sesi soal usahawan ingin mengucapkan selamat datanglah kepada Cik Nur Rashidi dan terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Dan sebentar nanti kita akan berkenalan lebih lanjut dengan Cik Nur Rashidi. Dan selain daripada itu, kita juga bawakan khas daripada KLCC. Flyover from KLCC, kita ada Tiffany Chung. How are you? Good. Selamat pagi. Salam sejahtera. Selamat pagi. So hari ini di KLCC dengan kata sibuk untuk persiapan terakhir digital ketupat digital. Yes. Kita akan mengadakan event ni dari 26 April sampai 9 Mei. Jadi kalau nak kirakan, I think less than 2 weeks time now. I see. Fast. Yep. Okey, baiklah. Sebelum kita lebih lanjut berkenaan dengan ketupat digital, saya rasa ramai yang di luar sana tidak mengenali siapakah orang di sebalik tabir Usaha Jana and also KL Convention Center. So sebelum kita pergi ke ketupat digital, saya nak Cik Shidi mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, terima kasih kepada Cik Zul ya. Okay, sebelum itu saya kenalkan diri saya lah. Muhammad Nur Rashidi Abdul Rashid, Ketua Pegawai Eksekutif Usaha Jana Sdn Bhd. Maknanya Usaha Jana Sdn Bhd ini adalah salah satu syarikat yang telah ditubuhkan hampir 10 tahun, 11 tahun lah, tahun 2021 berusia 11 tahun. Dan pengalaman kami sebelum ini banyak dalam pelibatan pengurusan program di bawah kementerian-kementerian, mengadakan karnival usahawan sebelum inilah. Jadi pada tahun ini buat pertama kalinya kami bersama-sama rakan rasmi kami iaitu Kuala Lumpur Convention Center mengadakan sendiri satu program keusahawanan sempena Ramadan, sempena Hari Raya, itu yang kami namakan Expo Ketupat Digital Throwback Raya. Mengenang kembali hampir setahun lepas yang kita tak dapat beraya tu, Cik Zul. Betul. Jadi kita nak macam mana, mungkin orang lupa nak shopping raya macam mana. Kali ni kita namakan Ketupat Digital Throwback Raya. Wah, menarik sekali. So sebab itulah hari ini saya berpakaian berbaju Melayu. Itulah Cik Zul. Saya nampak Cik Zul bukan main songkok tak, mungkin songkok tu sebab ada mic kan. Jadi kalau lengkap songkok mungkin bersamping tak nampak tu, mungkin bersamping tu. Terima kasih Cik Zul. Ini bukan apa. Kita nak menaikkan semangat hari raya nanti ni.
Sebab dah setahun lebih kita tak beraya sebenar-benar rayanya. So insyaAllah dekat ketupat digital nanti kita akan beraya di sana lah kot, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Okay, so seorang lagi saya ingin perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton sesi soal usahawan, orang kuat KLCC. Kita perkenalkan Tiffany Chung. Boleh perkenalkan diri Mr. Tiffany? Hi everyone. My name is Tiffany Cho. I'm the Deputy Director of Sales from KLCC. Really happy to be with all of you this morning. I won't talk so much about myself. I think that on behalf of KLCC, we are very, very happy and very honored to be working together with Encik Sudi and his team to organize the Ketupat Digital, or to work together to make sure that this event goes well smoothly. Alright, thank you Miss Tiffany. So, okay, berbicara mengenai ketupat digital tu sendiri, ramai yang tak tahu apa itu ketupat digital dan bila nak buat, dekat mana nak buat. So, saya rasa mungkin Cik Syidi boleh menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan ini. Okey. Terima kasih. Macam ni apa yang kita tahu, okeylah. Ketupat digital. Why ketupat bunyi dia ketupat digital? Expo ketupat, apa ketupat digital ni? Betul. Orang kata ada orang kata kenapa tak buat lah, cakap je lah Expo Raya kan. Kenapa ketupat kenapa ketupat dengan digital? Kita tahu ketupat tu, ketupat kita jual ni semua orang tahu. Malaysia tahu. Ketupat ni kita sinonim dengan apa yang raya. Kalau nak raya lah. Raya sama ada betul? Raya Aidiladha ataupun Aidilfitri. Mungkin tahun baru Cina tak jumpa ketupat. Riva Bali tak jumpa ketupat. Tak ada kan. Hari raya kita ada ketupat. Yes, okay. Okay. Kita ambil senang ketupat. Okay, digital. Okay, kenapa digital pula? Okay, digital ni macam untuk kita mencuba satu, kita tahu sekarang kita ni new normal, normal baru. Okay. Ada beberapa perkara yang kita perlu aplikasikan, seperti kita kena mengurat ada penjarakan fizikal, kita kena scan QR code MySejahtera sebelum kita masuk ke satu tempat. Dan betul. Ini juga mengikut SOP MKN, kita pun akan mengikut SOP. Dah tak boleh dah kita buat harga orang kata jualan runtuh, kling lonceng tu. Jualan dah tak boleh. Tak boleh Cik Zul. Ini yang kita perlu tahu. Okey. Kemeriahan kling durian yang harga runtuh semua tu tidak dibenarkan sama sekali, Cik Zul. Okey, Cik Syidi. Kita kupas lebih lanjut berkenaan dengan SOP tu sebentar nanti. Tapi kita nak mengetahui ketupat digital ni bila dia akan berlangsung sebenarnya? Okey, pada 26 April hingga 9 Mei, selama 2 minggu. Okey. 2 minggu. 2 minggu kita akan berkampung di Kuala Lumpur Convention Center. Buat pertama kalinya. 26 Mei sehingga 4 April Ya. 26 April sehingga okey, terbalik pula saya. Betul. 9 Mei. Puasa. Ini sebab berpuasa Cik Syidi. Ya, alhamdulillah. Okey, jadi akan berlangsung di KL Convention Center. Betul? Betul. Dari pukul berapa sehingga pukul berapa Cik Syidi? Okey ya. 10 pagi hingga 10 malam. Dan hari Sabtu dan Ahad kita start 10 pagi 10 pagi hingga 10 malam. Okey. Maksudnya pengunjung-pengunjung yang mungkin Isnin hingga Jumaat dia bekerja. Okey, dia tak 12 betul. 12. Sabtu hingga Ahad sehingga pukul 12. Tak, Isnin hingga Jumaat 12 tengah hari 10 malam. Okey. Alright. Dan Sabtu Ahad? Sabtu Ahad 10 pagi ke 10 malam. Okey, jadi mungkin Cik Syidi ada pengunjung-pengunjung yang tak berkesempatan untuk hadir daripada hari Isnin hingga hari Jumaat. So jangan risau sebab Sabtu dan Ahad akan berlangsung 10 pagi, 10 malam. 10 pagi, 10 malam. Okey, menarik sekali. Okey, baiklah Tiffany, saya ada berkenaan tadi Cik Syidi ada beritahu berkenaan dengan SOP. Okey, jadi sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan SOP ketika expo ini berlangsung, mungkin Tiffany boleh ceritakan lebih lanjut. Apakah SOP-SOP yang perlu dipatuhi oleh pengunjung-pengunjung yang hadir ke expo ketupat digital ini? Boleh, terima kasih Encik Zul.
Um, dalam langkah kita mengikuti SOP, mestilah pihak pusat convention ni kita kena kerjasama juga dengan pengajar macam NTHD. Dalam usaha kita, sekarang pun dalam center kita adalah step-step yang kenalah setiap pengunjung mengikuti bila sampai di premis kita. Yang langkah pertama, mestilah bila you masuk, you kenalah buat sensor for your body temperature. That is the first criteria. Jadi sebenarnya sebelum you get into the center, kita kenalah pastikan yang suhu badan tidak melebihi 37.5 darjah Celsius. Itulah the most basic requirement. Secondly is, lepas you dah buat check tu, kenalah you mengimbaskan QR code MySejahtera. Dan kita akan cekkan sama ada pengunjung tu adalah low risk. Okay, risiko rendah. Jadi you bolehlah masuk ke center. Dan ketiga tu mestilah memakai pelitup muka. Sorry, can't see. Okay. So face mask is important. We are encouraging all pengunjung to make sure that you have your face mask on at all times. Okay. Yep. Jadi inilah tiga. Then when you moving around in the center, adalah tempat yang menunggu, tempat berehat, tempat makan, sesama, walaupun like surau, public area, you know, you have your surau, you have your washrooms, all areas, kita lah menggalakkan physical distancing. Yang itu kita akan pastikan adalah stiker-stiker dengan signage yang kita buat di seluruh premis kita untuk mengingati semua pengunjung supaya mengikut physical distancing. Okay. Alright. Betul. Awareness untuk semua pengunjung. Betul. Saya setuju dengan Tiffany, awareness kepada semua pengunjung tu perlu sentiasa lah diingatkan kepada pengunjung-pengunjung. Alright, thank you Tiffany. Seterusnya kepada Cik Shidi, soalan kepada Cik Shidi. Kenapa pengunjung ataupun saya sendiri perlu hadir ke Expo Ketupat Digital ni sebenarnya? Apa yang menariknya dekat Ketupat Digital? Okay, Ketupat Digital okay, kita tahu kita buat program ni untuk kembali kita tahu hampir setahun setahun lepas, sebab kita tahu tahun lepas macam yang pandemik, dia punya COVID. Okay, tahun ini kenapa perlu datang? Sebab di Ketupat Digital kita terbahagi kepada ada 4 kategori utama. Kita panggil ada pakaian, panggil gobok, ada pakaian, kita ada aksesori raya, kita ada makanan, minuman, dan kita ada peralatan. So semua tu yang memang kita sinonim, keperluan yang kita tahu. Okey, dan produk-produk usaha-usaha yang hadir yang dah pasti dengan kita, yang dah bersama dengan kita, yang memang dah confirm dah datang, dah ada lah. Okey, kita ada Fazura, kita ada City Beauty City, ada Beautyra, semua yang dah confirm, yang dah memang dah join dah, memang untuk bersama-sama. Jovian pun dalam dalam urusan terakhir untuk Jovian datang juga, nak buka dekat, sanggup datang sebab memang orang ingin satu expo. Bila nak membeli belah, nak ada shopping, memang betul kita ada shopping mall, tapi kita tahu masyarakat kita ni memang suka pergi ke membeli belah, untuk mungkin ada yang pergi jalan Tukar Rahman, tapi ini di Kuala Lumpur Convention Center ni pelbagai macam-macam ada yang menarik. Betul jadi betul. Sebenarnya dah lama sangat kita tak pergi ke expo yang macam ni kan. Bila pandemik COVID-19 ni melanda tanah air dan juga seluruh dunia, keseronokan untuk kita membeli belah sekarang ni agak berkurangan. Betul Betul. Jadi dengan adanya kita juga nak support usahawan, Cik Zul. Usahawan yang dekat luar sana. Jadi kita bantu dia ni orang. Betul. Saya setuju dengan Cik Shidi yang mana bila pandemik COVID-19 ni melanda tanah air, sebenarnya banyak perniagaan-perniagaan yang tutup. Okey, tak semua orang pun pandai untuk mendigitalkan perniagaan mereka. Tapi bila mana ada Expo Ketupat Digital ni, saya rasa dia ada memberi satu nafas baru Cik Shidi kepada usahawan-usahawan kita yang sebelum ni mungkin agak payah untuk memasarkan produk mereka. Tapi dengan Expo Ketupat Digital ni, saya percaya inilah platform terbaik untuk mereka memasarkan produk mereka. Dan
saya nak tanya kepada Tiffany, ada soalan daripada netizen di luar sana sebenarnya. Dia berminat untuk menyertai Expo Ketupat Digital, tapi ibunya merupakan seorang OKU. Jadi adakah pihak KLCC mesra dengan pengunjung-pengunjung yang OKU ini? Definitely. Premis kita ni memang adalah kemudahan-kemudahan untuk OKU. Kita adalah lift, adalah pemegang safety kat tanda-tanda semua. Kita adalah kemudahan untuk counter registration yang untuk yang on wheelchair juga. Ya, memang kita all the access in the building, it's friendly to the special needs. Oh, okey, menarik sekali. Dan sorry, if let's say when they are here at the building, they need to have they need to have support. Bolehlah minta dari counter concierge juga. Okey, menarik sekali. Jadi maksudnya untuk sesiapa saja yang ingin hadir ke Expo Ketupat Digital yang akan berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center ni, semua orang boleh pergi. Betul Semua orang boleh pergi dan dia KL Convention Center ni juga mesra OKU lah. Sebab tak semua shopping mall yang berada di Malaysia ni mesra OKU. Jadi memang ready. Yes, absolutely. Okey, Cik Shidi, saya nak tanya berkenaan dengan promosi-promosi yang dijalankan oleh pihak Ketupat Digital. Kita nak tahu sekiranya ada usahawan yang berminat untuk menyertai Expo Ketupat Digital, apakah platform-platform untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka sempena dengan Expo Ketupat Digital ni? Okey. Kita platform-platform kita ada kita ada Facebook Ketupat Digital, kita ada YouTube channel Ketupat Digital, kita ada IG, Instagram Ketupat Digital. Dan Cik Zul, yang paling istimewa sekali Cik Zul, itu yang saya nak beritahu di awal, kenapa digital? Kenapa Ketupat Digital? Setiap usahawan yang menyertai Ketupat Digital ni, dia ada peluang untuk mempromosikan secara percuma di slot live streaming Ketupat Digital sepanjang 2 minggu. Yang kita akan aturkan, tim Ketupat Digital akan aturkan, kita buat rakaman live. Macam saya cakap tadi lah, kita tak boleh nak buat harga runtuh, pakai loceng. Kita sekarang ni buat jualan digital, secara digital, live streaming. Live selling. Live selling. Yang on the spot nak pergi beli siapa masa tu, ni. Okey, ini menarik. Ini menarik sendiri. Maksudnya selain daripada kita pengusaha-pengusaha yang akan join Ketupat Digital ni berniaga secara fizikal, usaha jana juga menyediakan satu platform online kepada usahawan-usahawan yang join. Okey. Kita sediakan tempat rakaman semua kita letak kat situ. Secara percuma. Secara percuma. Tak perlu bayar pun. Kita buat rakaman macam studio. Menarik. Studio, rakam. Betul. Menarik sekali. On the spot, okey. Boleh terus beli. Bagi terus nombor telefon. Di bawah misalnya kita buat workshop. Betul. Cikgu biasa beli workshop kan. Selalu kokor kan. Itu kita buat konsep sama je. Nombor di bawah. Wow, menarik sekali. Maksudnya jika usahawan tu dia tidaklah mesra digital, mungkin tak semua orang yang mahir dengan digital. Maksudnya dia akan selain daripada berniaga fizikal, usaha jana juga akan sediakan platform online dekat mereka. Dan adakah ia akan dibantu masa sesi online tu? Itu pastinya semuanya tim kita yang dah berpengalaman, yang memang berpengalaman akan bantu untuk menyediakan. Dia bawa produk je Cik Zul. Datang bawa produk saja, semuanya akan diuruskan oleh pihak kami. Tim kami akan bersedia membantu semua sampai siaran terusan disiarkan. Okey, maksudnya untuk live selling tu akan berlangsung di media sosial Ketupat Digital lah. Ketupat Digital lah. Okey, menarik sekali. That's why nama dia Ketupat Digital, Throwback Raya. Betul. Saya rasa Cik Shidi bila kita berbicara ni pun dia punya excitement dah sampai.
Ya. Sebab dah lama sangat. Duit Dah lama ada, sangat. duit ada. Okey, Tak nak dengan keluar tak ais boleh. Cina-nya. Betul. Tapi nak spend tak tahu dekat mana kan. Jadi saya rasa untuk Expo Ketupat Digital ni adalah salah satu bukan, maksud saya ialah Expo yang pertama kali dianjurkan selepas daripada pandemik COVID-19 lah. Kalau tak silap saya lah. Ya. Ya, ada jugalah. Okey. Ada juga. Tapi ini antara yang terbesar insya-Allah. InsyaAllah yang terbesar lah. Jualan dan pameran yang luar biasa daripada biasa. Betul. Okey, saya nak tanya Tiffany daripada pihak KLCC. Okey, berkenaan dengan SOP lah. Katalah ramai yang akan hadir ke Ketupat Digital Expo ni nanti dan didapati ada pengunjung yang ada gejala COVID-19. Apakah tindakan pihak KLCC untuk menangani situasi macam tu? Thank you Encik Zu. I rasa kalau dia ada gejala COVID-19, pertama sekali dia bila kat entrance, kita dah scan. Kalau suhu 37.5 darjah Celsius, memang dah tak akan masuk ke premis. Kalau kata dia ada gejala macam flu ke, cold ke, memang dah ni kita dah already tell them please go home or seek for medical consultation. Memang kita tak akan benarkan masuk. Tapi kalaulah dalam expo adalah pengunjung atau kru-kru, exhibitor, semua yang ada kesulitan kesihatan. Kesihatan. Pertama sekalinya kita akan mengasingkan orang tu, kita akan letak dia dalam bilik we call it isolation room. While we wait for further actions from our pasukan keselamatan. Okey. Jadi Tiffany untuk I said that we will not allow people with symptom or showing symptom, clear symptom to enter the building at all. Okay, that's good I think. So ada juga yang bertanya dengan pihak KLCC terutamanya, sekiranya expo ini mendapat sambutan yang luar biasa, adakah beberapa bilangan pengunjung saja yang dibenarkan untuk masuk ke dalam expo ini? Ya, ada. Mengikuti SOP, kita akan mengawal number of packs into the exhibition area or into the expo mengikuti kapasiti yang kita dah tetapkan. Jadi macam mana kita menetapkan kapasiti itu, we will be working with NCCD because once kita dah tahu keseluruhan layout exhibition tu, kita akan tahulah kawasan dia berapa besar, macam mana kita nak plan pengunjung, berapa orang yang boleh masuk at one time. And the calculation ni semua akan mengikuti apa yang MKN dah set untuk SOP. Jadi bukan kalau je, I rasa mesti akan dapat sambungan yang baik atau sambutan yang baik. Betul. And we will prepare a waiting area atau tempat menunggu, or resting area for pengunjung so that bolehlah menunggu giliran. Tak payahlah rush masuk ke expo area. Okey, maksudnya kalau terlalu ramai dan ada disediakan tempat untuk menunggu sekejap lah. Okey, menarik sekali daripada SOP daripada pihak KLCC. Okey, soalan kepada Cik Shidi daripada Usaha Jana. Kita tadi Cik Shidi ada berkongsi dengan kita antara artis-artis ataupun selebriti yang akan menyertai Expo Ketupat Digital. Kita ada Jovian. Jovian belum minta maaf Jovian belum lagi. Kita ada belum kita ada Datuk Siti. Simplicity lah dengan produk Simplicity dia Simplicity dia ada Simplicity. Kita ada Fazura. Fazura pun dah confirm. Dah confirm. Kita ada Lufia. Lufia pun ada juga. Wow. Kita ada juga. Menarik sekali. Kita ada Irene Pilus. Irene Pilus. Ya, dan ada duta Ketupat Digital lah. Oh, dia merupakan duta. Duta Ketupat Digital. Okey, baik. Cik Sidi, ada yang bertanya bila dia dah tengok sesi soal usahawan pagi ni, hostnya pula Zul Abidin dengan ramai followernya. Pastinya ramai yang bertanya lah, macam ada lagi ke kekosongan kalau nak menyertai Ketupat Digital ni dan berapakah harganya, saiz booth dan sebagainya, Cik Sidi? Okey. So sekarang ni memang kita masih
untuk jualan booth masih terbuka lagi. So terbuka lagi dan boleh hubungi dan boleh pergi ke kami punya Instagram untuk lihat dia punya package promosi yang ditawarkan. Dan macam yang mungkin saya dah beritahu, kita punya carnival ketupat digital ni mendapat sokongan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Okay. Dan kepada harga istimewa kepada usahawan di bawah agensi Dewan Kementerian Pembangunan Usahawan seperti SME Corp, seperti Tekun, PNS, InScan, mendapat harga promosi, harga khas, dan boleh menghubungi di nombor yang tertera di media sosial di Instagram. Yang semua booth ni ada bersaiz 3 meter kali 3 meter. Oh, besar. Besar, 3 meter kali 3 meter. Dan program kita akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Wan Junaidi pada 28 April jam 5 petang. Oh, menarik sekali. Ya, jadi sebab Kementerian Pembangunan Usahawan kan dia mengambil berat pasal usahawanan YB Menteri. Jadi dia telah banyak membantulah kami dalam segi mempromosikan dan membantu dia membawakan pada usahawan. So kami untuk dia pihak penganjur memang ada package khas kepada usahawan bimbingan di bawah agensi Kementerian Pembangunan Usahawan juga. Okey, menarik sekali. Okey, Cik Sidi, tadi Cik Sidi ada bagi tahu yang usahawan yang berada di bawah kementerian ataupun agensi MIDEC Pembangunan Usahawan dan Koperasi tadi mendapat harga yang special. Mungkin Cik Sidi boleh bagi tahu berapa sebenarnya harga yang ditawarkan untuk menyertai Expo Ketupat Digital ni. Harga yang ditawarkan adalah RM390 saja sehari. Biar betul. Sehari, okey. Ya. Murah juga tu. Mampu untuk ni kan. 300 je. RM390 lah, 400 lebih lah sehari. Ini untuk usahawan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Ya. Okey, pastinya sehari, saya percaya. Sehari, jadi kalilah 14. Sehari RM390 sehari. Harga istimewa. Saya pasti tuan-tuan dan perempuan yang sedang menonton sesi soal usahawan kali ini, terutamanya syarikat PKS di luar sana, tak sabar-sabar lagi untuk mendaftar sebagai salah satu pempamer untuk Expo Ketupat Digital ni. Macam tadi Cik Sidi bagi tahu hanya lebih kurang RM390 sehari. Saya ingat memang sangat-sangat berbaloi lah kan. Sehari mungkin kalau ramai yang hadir untuk Expo Ketupat Digital ni, saya ingat RM390 tu kejap je nak dapat tu. Kejap je dah. Alah, mungkin silap Cik Zul 4 hari 5 hari. Kalau Cik Zul yang berniaga rasanya dah dengan kentapanan Cik Zul ke 5 hari dah balik modal. Saya sebab tu saya tak boleh berniaga Cik Sidi. Kalau saya berniaga laku keras tadi. Okey, baik. Ada juga yang bertanya Cik Sidi, katalah dia nak menyertai Expo Ketupat Digital ni, apakah produk-produk ataupun perkhidmatan yang dibenarkan untuk berniaga semasa Expo Ketupat Digital ni? Kita ada terbahagi pada 4 komponen utama lah. Dia punya ni makanan dan minuman. Maknanya produk-produk yang hiliran macam kuih muih, cuma kuih ke frozen yang mungkin frozen food. Pakaian baju Melayu apa semua tu. Dan kita ada aksesori dan kita ada peralatan raya lah yang sama-sama tu. Jadi cuma untuk makanan dan minuman ni kita tak boleh masak kat sini. Kita tak boleh masak. Tapi kalau kita nak buat sampel tu bolehlah menggunakan macam kita gunakan deep fryer ke benda-benda yang bukan kita macam goreng tak boleh lah. Makanan minuman goreng tak boleh. Kita bukan nak buat bazar Ramadan untuk jual dah buka puasa.
Kita nak jualan nak raya. Kalau kita buka puasa, kita nak pergi bazar. Betul. Ya, Faham. betul. Faham. So Kosmetik. untuk kosmetik satu lagi Betul. Kosmetik. Yelah, musim-musim raya, nak raya ni saya percaya ramai yang akan menyertai Expo Ketupat Digital ni, sebab bila Cik Syidi berkongsi tadi ada Siti Nurhaliza, ada ramai lagi artis-artis dan selebriti lain yang turut sama berniaga masa Expo ni. Saya percaya memang ramailah yang akan hadir untuk Expo ini. Dan ada juga kita terima soalan Cik Syidi. Katanya untuk usahawan-usahawan di bawah Kementerian Pembangunan dan Usahawan ni ada borang ataupun apa-apa ke yang perlu dinyatakan di permohonan tu nanti untuk mereka dapatkan harga special tu nanti. Okey, untuk dapatkan harga special yang dia nyatakan di bawah agensi yang berkenaan tu, dia nama syarikat dia memang dia ada borang borang biasa, memang dia kena tulis lah. Dia kena beritahu dia daripada agensi mana. Di bawah mana. Macam ada yang sebelum ini ada syarikat-syarikat dia beritahu dia ada 2 agensi. Saya kalau 2 agensi ni macam mana? Tak apa. Dia PNS pun dia punya tekun pun. Jadi kita ambil tekun lah. Salah satu lah. Salah satu pun tak apa. Yelah ada orang penerima banyak. Ada orang terima grant tekun pun ada, SB Corp pun ada, PNB pun ada, tak apa. Betul. Ya betul. Maksudnya selagi mana dia di bawah mana-mana kementerian ataupun agensi di MIDEC ni, dia layak untuk dapat special price tu lah. Special price tu. Okey, menarik sekali. Okey, Cik Syidi ada satu lagi soalan daripada penonton kita. Katanya kemudahan surau. Okey. Untuk bulan puasa ni kita sedia maklum ada dah katalah dia dah membeli belah dekat situ ataupun dia pun pempamer juga saya rasa. Adakah disediakan surau untuk menunaikan solat fardu maghrib dan juga isyak dan sebagainya di KLCC itu sendiri? Betul. Kita memang telah berbincang dengan KLCC, memang kita telah mengadakan satu dewan khas, iaitu kita di Dewan 6C, memang khas untuk Dewan Solat yang boleh muatkan untuk penjarakan fizikal, boleh muatkan hampir 100 orang. Kalau tak Tiffany 100 orang besar lebih kurang, dan tempat wuduk pun amat selesa. Yes. Ya Tiffany? Ini special punya. Dekat shopping mall pun tak ada besar ni. Tapi itulah dia. Di KL Convention Center yang memang macam yang Tiffany cakap tadi, kemudahan kepada pemamer dan kemudahan kepada pengunjung, kita sediakan satu dewan yang agak besar lah, boleh makan hampir lebih daripada 100 orang dengan tempat wuduk yang selesa. Betul. Kalau macam tu gayanya nak solat tarawih pun boleh agak lah kat situ. Memang boleh. Kita boleh buat kalau nak kita nak buat lah. Memang besar. Satu hall tu. Betul, maksud saya dari segi kapasiti tu memang agak besar lah dan selesa, saya percaya. Agak selesa, memang selesa. Sebab kita kena pastikan penjarakan, kita tak naklah bergila-gila lambat. Orang nak tunggu shopping tapi kena lama tunggu nak solat. Taklah. Macam tu. Betul. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada pihak KLCC sebenarnya kerana sensitif berkenaan dengan isu-isu macam inilah, solat, tempat ambil wuduk. Sebab saya percaya almost 90% pengunjung yang hadir ke Expo Ketupat Digital ni ialah daripada golongan Muslim lah, kan, yang akan membeli untuk hari raya mereka nanti. And thank you so much kepada pihak KLCC kerana sensitif lah berkenaan dengan perkara ini. Okay. Dan Cik Syidi, saya rasa ada lagi soalan daripada pihak netizen. Tapi sebelum kita mengajukan soalan tu, sekali lagi saya nak ucapkan kepada penonton-penonton yang baru saja bersiaran bersama kami untuk sesi soal usahawan dengan topik Expo Ketupat Digital hari ini. Kita bersama dengan Cik Syidi Abdul Rashid, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Usaha Jana Sdn Bhd. Dan kita juga bersama dengan Tiffany Chung, Timbalan Pengarah Bahagian Jualan untuk Kuala Lumpur Convention Center. Dan tadi kita telah pun berbicara lebih berkenaan dengan SOP dan apa yang menarik sepanjang Expo Ketupat Digital ni. Macam Cik Syidi pun tadi ada bagi tahu,
selain daripada pempamer-pempamer yang menyertai Expo Ketupat Digital ni, dia selain daripada berniaga secara fizikal yang ada booth semua tu, pihak usaha jana juga turut menyediakan platform digital untuk mereka berniaga secara dalam talian, yang mana pihak mereka juga akan turut membantu macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh memasarkan produk tuan-tuan dan puan-puan secara digital di Expo Ketupat Digital ini. Okey, Cik Syidi, ada yang bertanya berkenaan juga dengan dengan pandemik COVID-19 ni, ada yang takut-takut lagi nak datang Expo, dan ada juga yang bertanya pembayaran semasa transaksi jualan tu nak kena pakai cash lagi ke dengan keadaan sekarang ni? Macam mana Cik Syidi? Okey, terima kasih Jazul. Okey, itu memang soalan yang saya tunggu tu. Okey, ini jadi sebab kita tahu ketupat digital. Okey, kita menggalakkan sebab kita adalah kita ada rakan e-wallet kita. Memang rakan e-wallet. Touch and go. Okey. Kita memang mempromosikan kalau boleh semua aktiviti-aktiviti kita menggunakan cashless. Okey, dengar tu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita sediakan juga fizikal, yalah. Tapi kita lebih mengutamakan mempromosikan penggunaan e-wallet menggunakan touch and go. Okey. Betul. Maksudnya kalau dia tak bawa cash pun, kalau dia ada kad touch and go tu, dia masih boleh berbelanja Ya, saya rasa pandangan saya lah, kalau kita berada di Lembah Kelang ni, wajib ada touch and go. Betul. Mungkin tak dalam kereta. Kalau tak ada, dia kata, saya tak bawa kereta. Naik motor. Kena ada juga. Mungkin nak pergi beli, naik nak pergi LRT lagi lah perlukan touch and go. Saya di mana-mana saja sekarang ni penggunaan touch and go. Betul je Zul? Betul. Dalam poket juga tu. Saya dalam wallet ada satu, kat kereta ada dua. Bukan. Sebab selalunya kad tu bila nak bayar tol, dia tak tahu letak kat mana dah. So saya spare lah. Kalau kat atas tu tak ada, saya ada kat bawah. Sama lah kita juga. Dan tu dah juga. Betul. Cik Syidi, ada soalan lah. Ada soalan kata dekat sana ada tak disediakan perkhidmatan untuk top up touch and go ni? Mandangkan touch and go adalah rakan strategik untuk Expo Ketupat Digital ni. Itu insyaAllah kita masih dalam proses pembincangan macam mana kedudukan dekat mana tempat yang sesuai untuk ni lah top up dia tu. Okey. Maksudnya ada disediakan lah insyaAllah perkhidmatan top up kat situ. Top up kat situ. Kalau orang bawa touch and go tak ada top up, tak boleh guna juga kan? Betul. Dalam kad ada RM2 ni macam mana nak beli barang kan? Macam mana ni kan? Ya betul. Okey. Cik Syidi, saya nak tanya di KL Convention Center. Macam saya mungkin saya tahulah apa pengangkutan awam yang terdekat di situ. So mungkin Cik Syidi boleh bagi tahu kepada bakal pengunjung dan juga bakal pempamer di Expo Ketupat Digital ni, apakah pengangkutan awam yang disediakan untuk Expo Ketupat Digital di Kuala Lumpur Convention Center nanti ni? Okey. Kita pengangkutan awam yang utama ada kat sini sebab kita berdekatan dengan Suria KLCC. Kita ada Putra. Kita ada Putra, kita ada Putra LRT. Okey. Dan kita ada Putra LRT, public transport lain kita ada yang Grab semua. Cuma untuk exhibitor kita ada tawarkan package khas untuk parking. Kita ada dia ada kat sini package 2 minggu. Jualan 2 minggu untuk package exhibitor ni special rate lah kepada exhibitor. Okey. Kita ada parking khas untuk exhibitor kita ni. Dia boleh parking di bawah, dia ada di bawah dan di kawasan yang telah ditetapkan. Nanti semua yang kawasan yang ditetapkan kami akan beritahu semasa taklimat lah. Taklimat nanti kami bila dah semua ni kami akan bagi taklimat di kawasan-kawasan tertentu. Tak perlulah nak berjalan jauh sehingga ke Suria KLCC. Mungkin orang kata saya exhibitor, adakah takkan nak bayar sama seperti pengunjung? Mungkinlah. Betul. Kita ambil daripada pagi sampai malam ni, takkanlah sampai kena RM40 sehari, tak. Betul. Exhibitor, pemamer ada special punya orang kata parking area dan parking rate. Macam tu.
Alright. Yeah. Jadi maksudnya selain daripada pengunjung dan juga pempamer yang hadir ke Expo Ketupat Digital ni, saya Yeah. rasa banyak lah. Kita ada Putra, kita ada teksi dan bas, Taxi, Grab di bus, situ semua Grab kan? semua lah. Ya. Betul. Dari segi Kalau diorang promosi, naik Grab pun sekarang pun dah boleh bayar. Aha. memang naik Grab pun dah boleh bayar online saja juga sekarang ni. Sekarang ni semua online je. Betul. Naik Grab. Betul. Saya rasa Expo Ketupat Digital ni adalah satu expo yang mana kita menterjemahkan SOP dan juga pendigitalan yang pihak Digital, betul. kerajaan umumkan sebelum ni. Alright? So di Kita sinilah expo ya. yang kita promosikan betul-betul pendigitalan. Betul. Sekarang zaman IR 4.0, kita boleh, kalau boleh, nak promosikan lagi digital tu macam mana. Apa itu digital? Ya, menarik sekali. Cik Syidi, kita lupa saya nak tanya tadi, berapakah bilangan pempamer yang dijangka menyertai Expo Ketupat Digital ni? Okey, kita anggaran kita dalam ke 100 ke 200 ni pempamer lah. Macam tu. Ramai kita semua. Saya kira sebab kita ada buka, kita ada 3, kita ada di hall 6, 7 dan 8. Semuanya dia New Wing Kuala Lumpur Convention Center. Tempat baru ni. Okey. Dan booth ni pun dah mengamalkan SOP yang ditetapkan lah kan? Ya, mesti kan. Sebab dari segi amalan untuk pemamer pula, kebiasaannya kalau mungkin sebelum ini satu booth 3 meter bersaiz 3 meter, kita ada ramai sangat pekerja, staff kan dalam tu ya, staff. Okey. Tetapi untuk mengikut syarat SOP, satu booth pemamer boleh menyediakan hanya 3 orang pekerja sahaja. Okey. Ya, 3 orang sahaja pada satu masa. Jadi maknanya ada mungkin staff dia ada 3 orang dan ada pengunjung mungkin 4-5 orang kat situ. Tapi staff dia memang tak boleh lebih lah daripada 4 orang tu, daripada 3 orang tu. Buat 3 orang sahaja yang diberi pas. Alright. Okey, bila kita berbicara pasal SOP sikit tadi, kembali semula kepada Tiffany daripada pihak KLCC, ada yang mungkin saya percaya akan ada anak-anak kecil, pengunjung-pengunjung yang membawa anak-anak kecil ke Expo Ketupat Digital ni. Jadi daripada pihak KLCC, apakah saranan untuk pengunjung-pengunjung yang membawa anak-anak kecil semasa Expo Ketupat Digital ni nanti? Dari pusat convention ni, I would actually mengalukan semua pengunjung, if let's say you're bringing children with you, make sure that they are also with facial mask and watch their movements, because kan children dia akan very excited kan bila dia visit expo. Jadi kita kenalah jaga anak-anak, tapi kita juga sediakan tempat berehat dan tempat makan yang boleh sit down, enjoy themselves at a distance, and it's a safe environment. So that kalau lah bawa anak-anak pun takkanlah macam berasa terlalu sesak di dalam hall. Yeah, alright. So terima kasih daripada pihak KLCC untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja menonton sesi soal usahawan ni. Sekali lagi saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk like dan share Facebook SME Corp Malaysia supaya lebih ramai yang tahu berkenaan dengan Expo Ketupat Digital ni yang akan berlangsung pada 26 April sehingga 9 Mei bertempat di Kuala Lumpur Convention Center. Dan untuk yang baru saja live bersama kami, saya bawakan khas kepada anda pada hari ini ialah Encik Syidi Abdul Rashid, CEO daripada pihak Usaha Jana Sembilan Berhad, dan seorang lagi ialah Tiffany Chung, Timbalan Pengarah Bahagian Jualan Kuala Lumpur Convention Center. Okey, dan saya rasa kita dah banyak topik yang kita dah cover berkenaan dengan ketupat digital ni, dan untuk sesi yang terakhir ni saya nak minta Cik Syidi untuk bagi tahu kepada orang ramai ataupun penonton-penonton yang sedang mengikuti soal usahawan ni, kenapa anda perlu hadir ke Expo Ketupat Digital ni?
Cik Sidi, kita mic tu mute. Okey. Okey. Kenapa perlu datang ke Ketupat Digital? Paling istimewa sekali Cik Zul, ya, di setiap ni pelbagai macam-macam barangan lah, macam-macam barangan, macam-macam produk akan ada. Sebab ini walaupun yang pertama kali berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center, tetapi yang paling penting sekali, dia punya kemeriahan tu yang kita akan bawakan cabutan bertuah, Cik Zul. Cabutan bertuah dia mesti ada. Kita ada pelbagai cabutan bertuah, daripada TV kita ada peralatan dapur kita ada peralatan elektronik kita ada, dan paling penting, sesiapa yang berminat belum ada kenderaan motor lagi kan, cabutan hadiah utama dia, Cik Zul, Honda skuter ADV 150 kita bagi. Yang baru tu Yang baru, cabutan utama dia. Itu harga motor tu kalau tak silap saya. Menarik sekali. Jumlah harga kita dalam jumlah harga kita keseluruhannya bernilai dalam RM50,000 keseluruhan hadiah lah. Menarik sekali. Ya, itu kenapa perlu datang. Rugi. Betul. Dan kita tapi adalah terma-terma dia. Nak tahu terma-terma dia, kena datang. Baru tahu. Betul. Kalau kata tak tahu. Betul. Jadi kena datanglah semua yang kat luar sana tu. Betul. Mana tahu rezeki selepas ni, rezeki untuk raya selepas setahun tak raya, throwback raya lagi. Betul. Dapat motor. Balik kampung kita. Dapat TV baru besar. Saiz besar. Rugi. Kalau saya pergi boleh bawa beli hadiah ke Cik Sidi? Cik Zul boleh janji kena beli. Janji Cik Zul beli barang. Beli barang. Kita ada Dyson. Kita ada Dyson vacuum cleaner. Antara hadiahnya lah nanti. Antara hadiah dia. Semua untuk peralatan untuk raya. Kita ada TV untuk raya. Cuma raya, peralatan dapur. Semua peralatan raya lah. Alright. Okay, jangan review lagi Cik Sidi. Sebab lepas ni kita nak gulung untuk sesi yang terakhir. Dan saya kira sekarang jam kita pun dah hampir ke penghujung acara sebenarnya. So kita nak sebelum kita gulung nak minta Tiffany Chung daripada pihak KLCC untuk bagi tahu kepada pengunjung-pengunjung di luar sana kenapa perlu hadir ke Expo Ketupat Digital ni. Thank you Encik Zul. Okay, on behalf of Kuala Lumpur Convention Center, memang kita sekarang pun nampaknya aktiviti ekonomi adalah sangat penting juga untuk revival of our economy. Jadi with that purpose, kita bekerjasamalah dengan Encik Shidi. Tengok macam mana kita boleh membantu usahawan di luar sana to come back with a business activities that can galakkan ekonomi, lifestyle and spending pattern to be back, but to promote a suitable and safe environment for that kind of economic activity to be done. Betul. Dan saya juga percaya sekiranya Expo Ketupat Digital ini berjaya dan juga tak ada sebarang isu berkenaan dengan SOP, makin banyak expo-expo yang sebelum ni kita buat, berjayanya Expo Ketupat Digital ni akan lebih banyak lagi expo-expo yang dapat dijalankan di KL Convention Center. InsyaAllah. Kita kenalah balance lah. Kita nak business, nak ekonomi. At the same time, kita juga nak health and safety. Yes, exactly. Tepat sekali. So, Encik Sidi, sebelum kita gulung, kita punya sesi soal usahawan hari ni yang cukup interaktif sekali, menarik sekali. Ramai yang PM saya ni, tapi tak sempat saya nak menjawabnya. Okey, kita hanya petik satu ataupun dua soalan lah. Untuk usahawan, antara soalan yang saya terima daripada penonton, bagaimana pula dengan usahawan yang bukan daripada Kementerian Usahawan Pembangunan dan Koperasi? Berapakah harga yang perlu dibayar untuk menyertai Expo Ketupat Digital? Okey, untuk yang bukan usahawan bimbingan, sebab kita ada sebelum ini kita ada harga tawaran istimewa.
Tapi kalau dia berhubung dengan sekarang ini, dia masih berhubung dengan kita secepat mungkin, kita mungkin akan bagi harga yang lebih kurang juga apa semua. Tapi kena cepatlah. Sebab harga yang asal dia adalah harga 6499. Murah asal. juga. Untuk 2 minggu tu. Untuk 2 minggu tak mahal. Kita ada 6499 sahaja untuk harga asal. 6499 tu di Kuala Lumpur Convention Center. Kan? Betul. Expo. Okey. Tak sampai 500 lebih sehari. Mampulah untuk usahawan di luar sana join kan? Betul, mampu. Memang mampu sangat. Tak mahal pun di Kuala Lumpur Convention Center. Sebab kita mendapat sokongan penuh daripada KLCC, Kuala Lumpur Convention Center, untuk bantu usahawan-usahawan kat luar sana. Jadi bekerjasama dengan Kuala Lumpur juga. Okey, dengan tanpa KLCC kita tak ada ketupat digital. Macam itulah kiranya. Okey, maksudnya pihak usaha jana dan juga KLCC Kuala Lumpur Convention Center saling bantu-membantu bagi memastikan ekonomi dapat dijana, dan pada masa yang sama kita juga dapat membantu PKS yang berada di luar sana untuk menjual produk ataupun perkhidmatan mereka. Ya. Sebab semua kalangan masyarakat kesannya sangat, kesan tu semua orang merasa tu. Jadi kami mengambil peluanglah menyokong pihak kerajaan dalam menjalankan ni. Alright, okay. Cik Sidi, Miss Tiffany, sedar tak sedar kita pun hampir sejam live di sesi soal usahawan ni. Hampir sejam. Rasa macam baru je cakap tadi ni. Baru cakap lagi. Sejak dia baru dah sembang tu. Betul. Nanti kita sembang lagi Cik Sidi. Alright, sebelum kita tutup sesi soal usahawan kita, any last word daripada Cik Sidi dan Tiffany? Ya, Tiffany, please. Sorry? I just want to say, see you at Ketupat Digital. Bring your mask and your touch and go. Yes, betul sekali. Saya kepada di luar sana, saya mengalu-alukan kehadiran semua orang untuk memeriahkan lagi Ketupat Digital 2021 pada 26 April hingga 9 Mei. Dan kepada usahawan-usahawan yang masih belum lagi berkesempatan untuk menempah, silalah tempah di nombor yang tertera di media Instagram Ketupat Digital dan Facebook Ketupat Digital. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Sidi daripada pihak Usaha Jana Serian Berhad, dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada pihak Tiffany Chong dari KLCC Convention Center. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya untuk sesi soal usahawan hari ini. Dan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nak ucapkan jutaan terima kasih kerana menonton sesi soal usahawan. Macam saya bagi tahu tadi, jangan lupa like dan share sesi soal usahawan untuk kita tahu apakah topik-topik yang menarik untuk kita kupas pada setiap hari Rabu jam 11 pagi. Okey, saya kira kita telah pun berada di penghujung program pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Usaha Jana dan juga pihak KLCC kerana menyertai kami. Dan saya Zul Abidin, hos anda untuk hari ini, ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Puasa jangan tak puasa, dan tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa jaga SOP. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.